Dalam tema 3 sejarah Islam, dia bermula daripada 500 Masihi hingga 1918 Masihi. Pertama, kita kena faham dalam tema yang kita katakan sebagai nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Nasionalisme dan pembentukan negara bangsa itu bermula dengan peluasan kuasa barat. Itu yang kita nak fahami. Mula dengan apa dia imperialisme yang saya akan jelaskan pada hari ini. Jadi kita perlu memahami apa sebenarnya imperialisme. Siapakah negara kuasa imperialisme dan bagaimana imperialisme itu dilaksanakan daripada abad ke-18 hinggalah abad ke-20. Dan kalau kita lihat pada masa sekarang masih lagi berlaku imperialisme secara langsung ataupun tidak langsung. Bahagian pertama dalam tema 3 adalah berkaitan dengan faktor-faktor perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah pada abad 18 hingga abad ke-20. Kita akan meneliti sedalam nanti berkaitan dengan faktor yang membawa kepada perluasan kuasa barat ke atas wilayah Uthmaniyah. Sebab kita kena faham, para pelajar, bila kita sebut wilayah Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah itu terdiri pada dua, pusat dan juga wilayah. Yang saya beri contoh peta di atas ini adalah wilayah-wilayah Islamiyah. Ini wilayah-wilayah Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah berpusat di Turki. Berpusat di Turki, di Ankara. Itu kerajaan pusat. Khalifah berada di situ. Dan wilayah-wilayah Islam ini diketuai oleh gubernur yang dilantik oleh Khalifah untuk mentadbir urus negara-negara Islam. Ini negara-negara dalam wilayah Uthmaniyah ini. Ini sama ada di Afrika Utara, di Timur Tengah, di Teluk Parsi, di India dan juga di negara-negara yang bersempadan dengan Rusia. Ini seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya, Turkmenistan dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara yang pertama kita kena faham. Jadi semasa kuasa barat mereka memang sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah Uthmaniyah. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang paling penting, misalnya faktor ekonomi. Ini untuk menguasai kekayaan wilayah-wilayah Uthmaniyah ini. Jadi mereka cuba untuk meluaskan kuasa ke atas wilayah Uthmaniyah. Pada masa kerajaan Uthmaniyah kuat, tidak mungkin kuasa-kuasa barat ini seperti British, Perancis ataupun Rusia dapat meluaskan pengaruhnya ke atas wilayah-wilayah Islamiyah. Tapi keadaan itu berubah apabila kerajaan Uthmaniyah ini mula berada di penghujungnya, mula merosot, lemah. Ini banyak hutang. Ini tidak mampu untuk membayar lagi ekspedisi ketenteraan. Ini kelemahan yang berlaku dalam pusat pentadbiran Uthmaniyah. Semua itu membawa kepada masuknya pengaruh barat ke atas wilayah-wilayah Islamiyah. Jadi perluasan kuasa barat itu ke atas wilayah Islamiyah membawa kepada reaksi. Barulah berlaku reaksi. Bila berlaku perluasan kuasa, bila barat menjajah, menaloki, meluaskan kuasanya ke atas wilayah Islam seperti Mesir, Algeria oleh Perancis dan juga British. Itu membawa kepada apa dikatakan sebagai reaksi masyarakat tempatan. Reaksi itu, apa bentuk reaksi? Itu tindak balas. Apa yang dikata tindak balas itu? Tindak balas itu mungkin dari bentuk berperang, melawan penjajah ini. Ini sebab mereka mempertahankan negara mereka, tanah air mereka. Itu reaksi. Mereka membuat bantahan. Mereka mengadakan membuat surat bantahan dan sebagainya. Itu reaksi. Apa reaksi? Bagaimana reaksi? Bagaimana mereka memberi tindak balas terhadap perluasan kuasa barat ke atas wilayah mereka di Mesir ataupun di Algeria. Siapa yang melancarkan reaksi itu? Siapa yang memimpin gerakan itu? Mereka reaksi yang membawa kepada penentangan terhadap kuasa barat itu. Lepas ini barulah apa yang dikatakan sebagai gerakan nasionalisme. Bila mereka dijajah, berlaku reaksi. Lepas reaksi ini barulah timbulnya semangat kebangsaan, semangat cintakan negara yang membawa kepada faktor-faktor Mesir dan Syria bangkit mengadakan gerakan nasionalisme untuk menentang barat. Ini yang tiga yang kita boleh kaitkan. Ini dari segi perluasan kuasa barat, ini dari segi reaksi, perluasan kuasa berlaku reaksi baru berlaku gerakan nasionalisme, gerakan kebangsaan oleh siapa? Pihak-pihak tertentu. Siapa yang mengetuk gerakan tu? Sama ada kewartawanan ke ataupun gerakan agama, gerakan intelektual. Itu adalah gerakan yang menggerakkan semangat cintakan negara, semangat kebangsaan untuk menentang penguasaan British ataupun Perancis di Mesir
dan juga British di Syria. Okay, itu semua berlaku disebabkan oleh wujudnya kesedaran kebangsaan. Jadi ini bahagian yang pertama dalam tema 3 yang kebanyakan kali soalan-soalan terlepas adalah berkaitan dengan soalan nombor 5, dan soalan nombor 6 berkaitan dengan dua ini, iaitu Perang Dunia Pertama, bagaimana Khalifah Uthmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Itu saya dah jelaskan dalam YouTube sebelum ini. Dan kita akan lihat nanti kesan daripada penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ini kesan politik, ekonomi dan juga sosial. Dan akhir sekali berlakulah apa dikatakan sebagai negara bangsa Turki dan negara bangsa Mesir. Negara bangsa Turki dan negara Mesir. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tersebut? Faktor dalaman, faktor luaran, ataupun kedua-dua, faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, inilah semua dalam tema 3 yang perlu kita fahami. Ini kita perlu dijelaskan, dihuraikan untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor 5 dan soalan 6 dengan baik. Jadi teruskan bersama saya selepas ini. Kita akan lihat bentuk imperialisme. Apa yang dikatakan imperialisme dan apakah bentuk imperialisme itu?